Assalamualaikum kawan-kawan pecinta kucing semua. Okey, apa khabar semua? Dah lama kita tak bersiaran ya. Kadang-kadang tak ada mood juga ya. Tak ada mood juga kita nak buat video selalu pun. Memang rasa nak buat video tapi kadang-kadang kita sibuk ya. Lepas tu tengok tak ada sambutan sangat kan. Tapi kita buat juga untuk cerita, share kepada anda. Ni anda boleh tengok. Contohnya anda boleh tengoklah perkembangan ni si malang ataupun si tuah kita ni. Minum susu. Luka pun semakin mengecil. Alhamdulillah. Ubat pun habis. Saya pun kena order lagi lah. Esok saya nak order lagi ubat ni. Ubat spray nano water. Dia dah mengecil dah tu. Nampak macam berair. Itu sebenarnya ubat saya spray ya. Berbanding dengan dulu memang banyak ada perubahan ya. Okey, video saya hari ini agak panjang sikit sebab saya nak memberitahu sesuatu. Anda dengarlah, saya nak bercerita ni pasal saya, pasal kucing. Anda dengar ya. Panjang sikit sebab saya nak bercerita, nak kongsi cerita, nak cakap dekat siapa? Cakap dekat anda lah semua ya. Tak ada kawan. Kita nak cakap dekat kawan tak ada. Luah perasaan pada kawan-kawan dalam ni sahajalah ya. Kalau anda sudi dengar. Lepas tu nak beritahu pasal orang ni selalu buang kucing depan rumah saya. Terbaru pula ini kucing Sporo ya. Kucing yang cantik, yang sihat pun orang buang. Apatah lagi yang sakit macam ni. Depan rumah saya tu kalau saya letak CCTV tak nampak sebab dia orang buang tepi jalan. Depan rumah saya tepi jalan, dia buang kat depan tu. Dia tak buang depan rumah betul-betul macam ni. Dia takut kita nampak. Dia letak kat depan, ada kedai. Rumah saya ada kedai tu, dia letak tepi tu. Macam tu lah. Dan ada yang nak bagi kucing. Daripada dulu hingga sekarang anda boleh tengok ni antara contoh-contoh. Anda boleh pause baca antara contoh-contoh orang yang nak bagi saya kucing ya. Anda boleh tengok sendiri. Ramai orang nak bagi kucing dekat saya. Saya bukannya kejam sangat ya. Ada juga yang saya ambil. Contohnya tuan dia tu sakit masuk hospital. Saya ambil juga. Tapi kalau nak bagi sampai 9, 10, 11 ekor sekaligus, saya pun tak mampu ya. Yang dah ada kat rumah saya ni pun tak tertanggung lah. Saya kena tanggung juga. Kalau saya jumpa tepi jalan yang sakit, yang tak sihat tu, saya ambil juga. Cuma kalau nak ambil, kalau saya terima semua kucing-kucing yang orang bagi belah-belah ekor macam ni, macam manalah. Saya pun tangan ada 2 je tangan. Dan ni alhamdulillah ada kawan kita, syukur, terima kasih bagi sumbangan makanan kucing. 2, satu saya dah buka ni, letak dalam tong ni ya. Satu lagi tak buka lagi ya. Tengoklah ni kucing ni. Ada kawan-kawan kita ya, ada kawan kita, penonton kita bagi rezeki, kongsi rezeki. Kucing ni tak sabar. Saya campur dengan nasi lauk hari ini ya. Nasi kita letak sikit, kita letak kibbles, campur. Suka, terima kasih kepada pemberi, terima kasih. Semoga murah rezeki ya. Bertambah-tambah lagi rezeki. Inilah kita. Kalau saya terima semua yang orang nak bagi belah-belah ekor, saya pun tak sempat juga. Saya dah cakap kan, tangan saya pun ada 2 juga. Saya pun tak cukup masa juga ya. Dan satu lagi saya nak cerita ni pasal ni apak ni. Ingat tak apak yang kaki dia kurang upaya ni? Dia KKU, kucing kurang upaya. Kaki dia tak boleh straight ni kan. Garang. Saya ingatkan dia ni biasa-biasa saja. Asalnya saya letak dalam sangkar kecil. Lepas tu saya pun kesian dekat dia kan, lenguh duduk dalam sangkar kecil. Ambil lah dia, ajak duduk dalam rumah. Tiba-tiba bunyi anak kucing menjerit. Saya pun pergi, rupanya dia gigit anak kucing. Nasib baiklah dia tak ada gigi. Dia dah tua, dia ada gigi taring je. Jadi tak cedera anak kucing tu. Saya pegang leher bapak ni, saya tiup kat telinga dia sampai kan dia lepas balik anak kucing tu. Terkejut, ingatkan mati dah. Rupanya tak ada kesan lagi. Dia gigi dia ada yang taring. Nasib baik tak tercengkam dengan gigi tu ya. Jadi
kita pun kena letak dia sorang-sorang lah dekat sini ni. Dalam sangkar ni. Sebelah tu sangkar besar yang ramai-ramai. Dalam sangkar sebelah ni ada satu lagi yang sebelah kecil sikit tapi luas juga. Boleh je 10 ekor kucing pun muat ni sebelah ni. Tapi tak boleh. Dia kena duduk seorang saja. Garang. Saya dah cuba dah letak dia sekali dengan kucing lain. Dia nak bergaduh. Amboi, tak padan dengan macam ni. Garang kita. Bimbang takut dia kalah. Kalau dia bergaduh, bimbang dia yang kalahnya. Sebab dia macam tu nak melawan kan. Tapi garang. Dia kalau saya letak dalam sangkar kecil kan, ada bapak-bapak lalu kan. Dia marah. Kat bapak tu. Jadi, kena duduk seorang lah. Masuk dalam rumah pun tak boleh. Nak marah dekat budak, bukan nak marah nak gigit. Tahulah dia nak matikan ke dia nak makan ke. Jadi saya letak dia dalam ni lah. Ni sangkar ni ni sangkar ni besar juga, tapi yang ni lagi besar yang sebelah ni. Yang arwah nenek saya buat dulu kan. Yang sebelah tu. Yang kecil sikit ni suami saya buat. Jadi duduk dalam ni lah dia. Gitu ya. Okey, saya nak cerita kepada anda ni kisah saya. Ya. Sudi-sudi dengar. Okey. Ini saya masa kecil dulu. Yang dukung saya tu arwah nenek saya. Saya kecil macam ni, nenek saya yang jaga saya, tahu. Nenek saya yang jaga saya daripada kecil hinggalah ke nafas terakhir nenek saya. 2018 ya. Nenek saya meninggal. Ni saya kecil dulu. Anda tengok tak budak kecil yang sedang tersenyum ni, sebenarnya dia menyimpan 1000 kesedihan. Masa kecil dia tak faham. Ni bila dah besar macam ni, dia sebenarnya dah tak ada ayah. Ayah dah tinggal. Ni pergi anda boleh tengok ni. Ni kecil-kecil macam ni, nampak senyum macam tu. Sebenarnya saya kan, saya sebenarnya ayah saya tinggalkan saya daripada kecil lagi. Nenek saya yang jaga saya ya. Ayah saya tu, biarlah saya nak bercerita pasal saya sekejap. Ayah saya dia bercerai. Macam itulah. Ini pula kakak saya. Kakak saya ni dia lebih rapat dengan ayah saya, sebabnya masa ayah saya tinggalkan kami tu dia dah besar, dah tadika dah. Saya kecil lagi, jadi saya tak ada kenangan dengan ayah saya. Ni kakak saya dengan ayah saya, itulah ayah saya. Nampak tak? Ayah saya tu dia iras-iras dengan Sanjay Dutt. Pelakon Hindustan Sanjay Dutt. Macam itulah. Mata-mata kuyu macam tu. Inilah ayah saya. Tapi sayangnya dia agak playboy sikit. Ya, biarlah saya nak cerita. Dia dulu yalah, masa tengah muda kan, orang kata. Masa ni lah dia tinggalkan kita orang. Kakak saya rapat dengan dia. Awak tahu tak? Kakak saya tiap kali ayah saya balik kerja, dia tak masuk dalam rumah dulu. Dia bawa jalan-jalan dulu kakak saya dengan motor. Kakak saya tunggu dekat tangga. Dalam kampung tu dulu-dulu, zaman dulu-dulu kan, jarang orang ada motor. Bila bunyi enjin motor dari jauh tu, kakak saya cam, itu motor ayah. Jadi dia tunggu dan ayah saya akan ambil dia, bawa pusing dulu kampung. Ni kakak saya. Saya tak ada gambar dengan ayah saya ya. Dia bawa pusing kampung hari-hari. Balik kerja dia bawa pusing kampung dulu, baru naik atas rumah. Esok dia balik kerja, dia bawa pula. Hingga kan suatu hari kakak saya menunggu, dia dah tak balik dah. Kakak saya dah biasa tunggu ayah balik, bawa pergi jalan-jalan dulu sebelum naik. Hingga kan kakak saya menunggu, ayah saya dah tak balik dah. Ayah saya kahwin dengan seorang janda anak 5. Sebelum tu macam-macam perempuan yang dia jumpa. Zaman dulu tak ada telefon, jadi surat-surat lah menjadi bukti. Emak saya jumpa surat. Ni, saya kecil ni,
Tu saya yang kecil tu, nampak tak? Kalau tengok kecil macam ni tak sangka. Bila besar tu duduk jaga kucing banyak rupanya. Macam itulah nasib kan. Ni kakak saya. Saya tak ada kenangan dengan ayah saya. Tak ada gambar ke, saya tak ada ingat. Memori saya tak ingat kepada ayah saya sebab dia tinggal saya yang kecil kan. Lain dengan kakak saya. Dia tinggal kakak saya yang dah besar macam ni. Jadi ingatan tu ingat kepada ayah saya. Jadi lepas ayah saya dah bercerai pun kakak saya tunggu ayah saya dah tak balik. Sedih betul kan kakak saya tu. Jadi kami pun hidup lalui kehidupan hari-hari hinggalah ni kakak saya pun dah jadi remaja, saya pun dah besar macam ni, dah sekolah tanpa ayah. Ya, jadi kita dah biasa. Ayah saya tak tanya khabar, langsung pergi. Saya tinggal di Kampung Kok Pasir. Daripada kecil ayah saya tinggal kat Kampung Kok Pasir. Hinggalah sekarang saya masih lagi duduk di sini, di rumah ni. Ayah tahu saya tinggal kat sini, tapi dia tak datang jenguk langsung. Tak tanya khabar langsung. Saya pergi sekolah ada duit ke, saya demam ke, saya sakit ke, dah ada baju raya ke, tak ada tanya. Ni nenek saya. Nenek saya ni lah yang jaga saya. Dulu dia muda, semakin lama semakin berusia, dah jadi, yalah. Sambil-sambil anda tengok kucing makan, biarlah saya bercerita ya. Macam itulah jadinya. Saya ni nenek saya tu yang bagi semua. Yuran sekolah ke, belanja sekolah, ikutlah duit sekolah, makan hari-hari semua nenek saya. Kesian dekat nenek saya. Ayah saya tak bertanggungjawab. Dia pergi tinggal macam tu saja. Kami pun tak tahu ke mana. Cuma mak-mak saudara sebelah ayah saya lah cakap dia kahwin dengan anak janda, anak 5. Macam tu sajalah. Jodoh dia orang kan. Nak buat macam mana. Gitulah, tapi sanggup ayah saya tu. Dia tinggalkan anak 2 orang. Saya dengan kakak saya 2 orang saja anak. Tapi dia tinggalkan kita orang macam tak ada bapa. Dan anak tiri dia 5 orang, dia jadi ayah kepada anak tiri dia. Anak sendiri dia buang macam tu saja. Jadi kami hidup macam tu lah. Hidup tak pernah rasa. Saya tak pernah rasa kasih sayang ke, tak pernah rasa. Dia tinggalkan saya dari kecil, jadi saya tak ingat. Tak ada kenangan langsung. Tak ada pun teringat dekat ayah, rindu dekat ayah. Tak ada. Sebab kita tak biasa. Jadi kalau saya jumpa dia pun saya rasa macam dia orang asing. Tak rasa dia macam ayah saya rindu. Tak ada. Betul. Sebab tak macam dengan kakak saya. Kakak saya dia lain. Dia dah ada perasaan. Dia dah besar. Dia dah tadika. Kelas 1 dah. Jadi dia ingat bawa pergi jalan-jalan dengan ayah. Ayah beli aiskrim. Ayah bawa dia pergi beli nasi lah. Dia duduk cerita balik kakak saya. Sebab dia ingat. Berbanding dengan saya tak ingat. Sebab saya kecil lagi. Jadi agak sedih lah bila nak fikir tu. Kesian dekat nenek saya. Nenek saya tu bela saya daripada kecil lagi. Saya dulu kan sekolah, kalau sekolah rendah dekat depan ni je, dekat saja. Saya pergi jalan kaki aja. Kalau kadang-kadang duit saya tak ingat nak bawa, nenek saya pergi hantar. Waktu rehat nampak nenek saya masuk dalam sekolah minta dengan jaga nak masuk, nak hantar duit dekat saya. Ingat berapa duit mak saya bagi. Mak saya panggil ya. Nenek tu saya panggil mak kat dia. Ni anda boleh tengok kejap ni luka. Dulu sampai bawah ni luka dia. Ni semua ni sekeliling ni. Luah ni dulu. Atas ni sampai bawah. Sekarang dah kecil ni. Syukurlah kita tolong ni. Berapa banyak duit yang kawan-kawan sumbangkan. Inilah. Terima kasih kawan-kawan. Tengoklah anda, kerana anda ni bagi sumbangan ni. Boleh bawa pergi vet duduk hospital lama. Lepas tu
sebulan duduk hospital ni dalam ward, tapi tak ada duit lah nak sambung lama-lama. Kita bawa dia balik pulang ke rumah, kita spray dengan nano water tu lah. Tapi ada perubahan macam ni ya. Okey, saya sambung. Nenek saya tu, saya tertinggal duit. Nenek saya bimbang, takut saya rehat tak boleh makan. Pergi hantar duit dekat sekolah. 60 sen je bawa, 70 sen, 50 sen. RM1 tak pernah bawa duit RM1. Nenek saya pun tak ada duit juga. Kakak saya lagi. Pergi masa tu kakak saya sekolah menengah, saya sekolah rendah. Kakak saya pergi sekolah menengah, simpan duit sekolah beli basikal. Ayah saya tak tahu kehidupan kita orang. Kakak saya kumpul, nenek saya bagi duit sekolah dekat dia. Dia kumpul 2-30 sen sehari, 50 sen sehari, 30 sen sehari. Kumpul beli basikal. Pergi dekat Tumpat. Daripada Tumpat sampai ke rumah kayu basikal. Kakak saya nak basikal, nak pergi sekolah, tak ada basikal. Kumpul duit sendiri. Ayah jadi ayah orang lain dah. Anak tiri 5. Lepas tu dia pun ada anak juga 2 orang. Jadi 7 orang dah anak dia kat sana. Anak kat sini 2 orang. Dia langsung tak tanya khabar. Langsung dia tak peduli. Lepas tu saya sekolah menengah. Basikal kakak saya, mula-mula saya naik basikal kakak saya. Tak lama tu ada orang pinjam basikal kakak saya, dah hilang lah. Jadi tak ada basikal lah. Saya menumpang ayah kawan pergi sekolah. Pagi menumpang ayah kawan. Lepas tu tengah hari tu sepupu saya pergi ambil. Sepupu saya, rumah kat belakang tu yang saya bagi kucing makan hari tu. Ni tepi rumah arwah nenek saya ni, ada kan rumah hijau yang saya bagi makan dulu-dulu tu. Sekarang ni dia dah sambung bilik air, jadi tak boleh bagi makan dah dekat kawasan rumah dia. Dinding dah ada. Jadi saya bagi kat sini pula, kat tepi rumah nenek saya pula. Sepupu saya yang tu lah pergi hantar saya, pergi ambil saya sekolah. Hantar ambil. Lepas tu bergilir dengan ayah kawan saya. Jadi tumpang ayah kawan, naik kereta pagi, pergi dengan ayah kawan, balik tunggu sepupu datang ambil dengan kawan. Jadi naik motor pula sepupu saya, ambil dengan motor. Jadi bonceng 3 orang naik motor. Dulu kita bukan saiz sekarang. Dulu kita saiz M, sekarang kita saiz XXL. Tak boleh nak naik 3 dah motor. Tapi gitulah nak oyaknya. Malam tambahan, ada tambahan malam. Balik hujan. Pukul 11 malam kita balik hujan. Ayah saya tak tahu. Setiap kali raya, mengharapkan ihsan orang. Mak saudara lah bagi. Mak saudara sebelah mak saya, anak nenek saya lah juga, bagi kain untuk baju raya. Sepupu lah bagi kain. Ada nenek saya belilah. Ayah saya langsung tak tahu dah ada ke baju raya. Nak buka sekolah dah ada ke buku, beg. Tak tanya. Ayah saya bukan orang biasa-biasa. Dia orang kaya. Ayah saya orang kaya. Untuk pengetahuan, ya, dia bawa bas. Dulu mula-mula ayah saya driver bas daripada ni lah, dalam kawasan ni saja. Lepas tu dia bawa bas express ke Kuala Lumpur. Lepas dia berhenti kerja tu, dia dapat duit banyak. Dia boleh buat rumah macam-macam. Anak dia, anak tiri nak meniaga. Anak tiri, anak dia sendiri nak meniaga. Dia bagi restoran, buka kedai makan. Anda tahu tak, saya ni minat sangat nak buka kedai makan. Bukan kedai makan mewah. Saya suka meniaga tapi tak ada modal.
nak meniaga, nak kedai, nak alat-alat peralatan, nak masak, nak meja, nak periuk, nak gapo tu, tak ada modal. Nak beli ikan, nak beli ayam, nak beli beras. Modal saya habis untuk kucing ni je hari-hari. Tapi mana ayah saya tahu cita-cita saya nak meniaga. Ayah saya tak tahu. Tapi anak tiri dia, anak tiri dia yang sana nak meniaga, nak apa semua dia bagi. Sekolah semua dia tanggung. Walaupun anak mana-mana yang dipelihara tu, dia tanggung semua. Pergi sekolah ke, semua dia hantar. Kalau anak dia duduk tempat kerja tak nak keluar, dia pergi hantar makanan bekal waktu rehat. Kami sini langsung tak beritahu. Saya rasa macam kecewa lah. Agak kecewa. Kami bukan anak dia ke? Saya dengan kakak saya bukan anak dia ke? Waktu kahwin kena ambil wali. Saya tak tahu rumah dia kat mana. Saya bagi tahu tu, sepupu saya pergi bagi tahu dekat mak saudara sebelah sana. Kakak ayah saya bagi tahu, suruh ayah saya datang nak wali lah, nak kahwin kan. Nak pergi, tak tahu rumah dia kat mana. Dia tak bagi tahu rumah dia kat mana, ayah saya ni. Jadi pesan dekat adik-beradik dia lah. Jadi ayah saya dia tak datang. Kita kahwin jemput dia datang, dia tak datang. Dia pergi terus rumah Tok Imam. Dia pergi wakilkan Tok Imam. Jadi suami saya ke, suami kakak saya ke, tak kenal ayah mertua. Kakak saya dia kahwin dah lama dah. Anak sulung kakak saya umur dah 20 dah. 20 ke 21 dah umur anak saudara saya. Anak kakak saya. Dia tak pernah tengok. Sah ke nak tengok cucu anak sendiri dah besar dia tak tengok. Macam mana macam tu? Sedangkan saya masih berada di rumah ni. Rumah di mana dia tinggal ke dulu. Kenapa langsung tak tanya khabar? Itulah cerita saya nak cerita. Lepas tu, selepas nenek saya tu memanglah, iyalah, kesianlah dekat dia. Saya ni waktu dulu-dulu saya tak ada duit nak balas jasa nenek saya. Sekarang ni boleh dikatakan syukurlah, lebih ada rezeki. Sebab tu kucing boleh makan hari-hari. Tuhan bagi rezeki. Tapi saya tak sempat nak balas jasa nenek saya. Ya. Pada tahun 2018 nenek saya meninggal. Tak lama tu saya berpakat dengan kakak saya, jom kita cari ayah. Saya tanya mana rumah ayah. Tanya adik-beradik dia, kat mana rumah ayah. Kita orang pergi cari ayah saya. Dia duduk di Pasir Mas. Kalau anda kenal gambar, tak digambar zaman muda yang saya tunjuk tadi, nama dia Wan Fauzi bin Yusof. Duduk di Pasir Mas, Kuban, Bemban. Tak silap macam tu lah tajuk kampung tu. Siapa-siapa ada penonton kat sini kenal ke siapa ayah saya? Saya pergi cari dengan kakak saya. 2018 masa tu, lepas nenek saya mati, saya pergi cari ayah saya. Nenek saya sebenarnya dia bukan jahat sangat. Dia bukan jahat, dia sangat baik. Maksud saya dia bukan jahat sangat ni macam ni. Nenek saya pernah cakap, kalau ayah kamu sakit ke, mati ke, tak payah pergi. Nenek saya kata macam tu. Dia bukan maksudkan nak suruh saya ni derhaka. Dia cuma nenek saya melepaskan kemarahan sebab kepada ayah yang tak bertanggungjawab, dia nak lepaskan kemarahan, dia cakap macam tu. Jadi lepas dia meninggal tu, kita orang pergi cari ayah dan saya jumpa rumah dia. Masa tu tak silap saya warna hijau. Rumah banglo warna hijau. Ada kereta 2-3 buah ke, tak tahulah, tak ingat Ada mak tiri ada, ayah saya ada, semua kita jumpa. Dan itulah kali pertama masa tu saya pergi,
Itulah kali pertama suami saya boleh tengok ayah mertua. Masa tu kakak saya balik kampung, nenek saya meninggal tu, suami dia kejap je balik, terpaksa pergi kerja kan. Jadi tinggal kakak saya, jadi suami kakak saya tak ada lah. Masa tu nak jumpa ayah mertua. Jadi suami saya je ada. Jadi saya jumpa ayah saya. Kita pergi dengan cara baik saja. Tak ada pergi marah-marah. Tak tahulah, bila saya berdepan dengan dia, saya rasa macam tak ada pun rasa, ya Allah, rindunya tak ada. Saya rasa macam orang asing. Kita tak biasa daripada kecil. Kecil, anda tengok saya kecil gambar tadi tu. Sampaikan sekarang ni saya dah tua dah. Baru jumpa, macam mana nak kemesraan tu nak ada? Tak ada. Jadi sekadar jumpa, bercakap biasa-biasa, dia bercerita pasal anak-anak dia. Jadi sedih lah. Dia tak ada nak cerita pasal kita sebab dia tak ada cerita pun. Dia tak ada. Dia nak cerita macam mana pasal kita sebab dia tak ada cerita. Dia tak jumpa kita langsung. Dia tak ada ingat. Jadi masa nak balik tu, adalah ambil nombor telefon. Ya. Dah saya balik. Macam tu je lah saya dengan kakak saya balik lah. Balik kat rumah, berfikirlah, senang hidup ayah saya. Bagi dekat anak-anak dia restoran, beli macam-macam. Kita tak ada apa-apa. Ni ubi kentang saya nak goreng kat kucing makan malam ni. Tapi lepas masak hujan, jadi saya tak dapat nak rakam. Kuali ni kecil, minyak sikit dah nak habis, jadi kena masak sikit-sikit, lambat lah. Kalau minyak banyak, saya bubur minyak banyak, cepat sikit nak goreng. Ni minyak sikit ni, minyak susah tu lah. Terpaksa goreng sikit-sikit. Dan ini roti telur, nak buat untuk kucing lah, makan malam. Ambil buat kecil-kecil macam ni senang, seorang sekeping. Kita belah 4 ya. Ni roti ni kita potong 4 dalam telur ni. Kita celup dan goreng. Macam tu lah. Tapi nak rakam, nak bagi makan tu hujan, jadi saya tak rakam lah. Okay, jadi keesokan saya rakam kucing makan sajalah. Alhamdulillah. Okay, lepas tu yelah, sedih lah. Bila pulang ke rumah tu, berfikir ayah langsung tak ingat kita. Saya tak pernah menyusahkan ayah saya. Nenek saya tak ganggu langsung pun kehidupan ayah saya. Tidak pun. Ayah nak minta duit, ayah nak itu, ayah nak ini. Tak pernah. Dia orang hidup aman, damai, bahagia dengan keluarga baru, tanpa gangguan langsung. Ayah saya ke, mak tiri saya ke, dia tak boleh nak sebut, anak kok pasir duk minta macam-macam, anak kok pasir datang lagi nak goning, nak macam-macam. Dia tak boleh nak cakap macam tu sebab tak pernah langsung. Jadi saya nak tanya pendapat kawan-kawan, kenapa saya cerita ya? Okay, nak tahu kenapa saya cerita kisah saya tu? Sebabnya saya nak cakap dengan anda, dalam keadaan dia tak pernah ambil tahu langsung tu, boleh tak sekarang saya nak menyusahkan ayah saya? Ganti semula. Saya nak ayah saya ganti semula kasih sayang dia, RM1 dia tak pernah keluar tu untuk saya dengan kakak saya. Saya nak minta dia ganti sebuah rumah kucing. Boleh ke? Memandangkan dia orang ada duit. Kalau dia orang tak ada duit, saya tak minta. Sebelum ni saya tak pernah pun minta ayah nak beli motor ke, ayah nak beli basikal. Sampai ke hari ini saya tak ada motor. Saya naik motor, saya pinjam yang sepupu tu. Kalau tengok ada motor dalam video ni, motor sepupu saya tu. Saya nak belikan untuk kucing ke apa, pinjam motor sepupu. Hingga ke hari ni saya tak ada motor. Bukan kata saya nak motor, tak nak pun. Nak cakapnya remaja-remaja lain kan, pergi sekolah dengan motor. Kita ni menumpang ayah orang je. Tak ada minta pun. Sebab saya tak minta pun apa-apa. Tapi sekarang ni saya nak minta
sebuah rumah kucing. Saya pernah ceritakan, kalau anda ingat pada episod sebelum ni, saya ada cerita, saya ada tunjuk keadaan rumah yang saya duduk sekarang ni. Rumah yang saya duduk sekarang ni rumah mak saya. Mak saya ni ayah dia yang bina rumah ni tahun 80-an, dan dinding mula merenggang. Dinding merenggang semua, jadi macam nak terbalik. Ada sebahagian tu macam ala-ala nak runtuh. Dia batu-bata luruh-luruh macam tu. Jadi suami saya ni, dia nak buat pinjaman, nak baiki rumah yang saya duduk sekarang ni, tak boleh. Sebab tanah ni dalam geran, tanah ni ada banyak nama. Berpuluh nama ada dalam geran ni. Jadi kerajaan ke apa tak bagi pinjaman kalau macam ni. Jadi kita orang tak boleh nak baiki rumah ni. Kalau nak baiki duit sendiri, manalah ada nak baiki macam ni. Nak buat pinjaman tak lulus ya, nama banyak. Jadi ada tanah mak saya. Mak saya tu, ayah dia bagi tanah kat dia dulu, masa ayah dia hidup lagi dulu. Suami nenek saya lah bagi kat mak saya ada tanah tu, nama mak saya je. Jadi mudahlah kalau saya nak berurusan dengan pejabat ni, nak buat pinjaman, boleh tukar nama suami saya, boleh pinjaman. Jadi saya kena buat rumah dekat sana lah. Jauh jugalah. Jadi bila kena buat rumah dekat sana, sekarang ni tak luluh lagi ya. Dalam proses tak luluh lagi. Kalau saya buat rumah dekat sana kan, pinjaman lulus, buat rumah kat sana, kucing saya nak bawa semua kucing saya. Mana boleh tinggal. Tak ada tempat nak duduk. Jadi saya rasa saya nak minta dengan ayah saya sebuah rumah kucing. Bukan saya nak minta untuk saya. Anggap saja sebagai ganti di mana saya tidak dipelihara daripada kecil hingga sekarang. Memandangkan dia ada duit, dia boleh buat restoran untuk anak dia. Dia boleh beli macam-macam untuk anak dia. Boleh anak dia masuk universiti apa semua dia boleh. Anak tiri semua dia bagi kasih sayang apa, jaga semua. Untuk anak sendiri ni, saya tak nak minta gelang ke rantai ke, tak nak. Saya nak minta rumah kucing. Saya bukan minta untuk saya, minta untuk kucing. Ibarat seperti membina rumah untuk anak yatim lah juga. Semestinya selama kucing tinggal di dalam rumah tu, mungkin ada pahala untuk ayah saya. Sebab kalau dia bina rumah kucing, saya tak tahulah dia setuju ke tak. Tapi saya ada nombor mak tiri saya. Saya bagi tahu nak rumah kucing lah. Tak ada respon. Padahal kalau buat kan, pahala tu mungkin mengalir. Mungkin lembut sikit hati anak ni nak cakap. Mungkin saya boleh cakap, ni rumah kucing ni ayah saya buat. Saya boleh sebut macam tu. Sebab selama saya hidup, saya tak ada benda sebut ni ayah saya beli, yang ni ayah saya bagi. Saya tak boleh nak cakap macam tu lagi. Kalau dia sudi buat rumah kucing ni, bolehlah saya sebutkan macam tu. Sangka yang nenek saya buat kan, kat sini ni kan, nenek saya yang buat. Sangka nampak je macam tu. Sangka ni dah lama dah mereput dah. Kayu-kayu mereput, besi-besi mula berkarat tertanggal. Nenek saya buat. Sepanjang kucing berada menumpang teduh, panas dan teduh, pahala mengalir kepada nenek saya. Bila saya basuh sangka kucing saya, ya Allah, semoga pahala untuk nenek saya. Sebab kucing ni menumpang teduh dan panas dalam sangka ni. Ya. Kalau lah ayah saya prihatin ataupun nak lebih, kita ambil hati anak lah. Sebabnya saya tak pernah rasa kasih sayang. Gantikan rumah kucing. Saya tak pernah minta apa-apa. Dalam hidup saya tak menyusahkan ayah saya. Ayah saya tak boleh cakap saya menyusahkan dia. Saya betul-betul tak pernah menyusahkan dia. Sekarang ni nak minta rumah kucing, boleh ke macam tu? Macam tu lah. Nenek saya dulu tu dia jaga saya
dia pergi ambil upah dekat kilang keropok. Kilang keropok dulu ada dekat tepi sekolah ni, rumah saya ada. Kat tepi tu ada kilang keropok kecil-kecilan. Nenek saya pergi kerja kat situ. Seorang je dia duduk buat tu. Kesian sebab kecil je kan. Bahagian nenek saya, dia rebus keropok tu dengan kawah, dengan api kayu api. Dia duduk, aduh, memang bila ingat balik kesian dekat nenek saya. Bermandi peluh depan kawah, air rebus keropok leko. Dengan masa tu saya darjah 2, darjah 3, tak ada perasaan kesian pun kat nenek saya masa tu. Kita biasa naluri budak pergi. Saya pergi dekat kilang tu, balik sekolah pergi dekat kilang tu sebab nak pergi bermain dengan anak toke tu. Anak tauke kedai tu, kilang tu, tujuan nak pergi bermain. Tak terfikir nenek kita ni ada kat situ duduk buat kerja. Panas. Kalau saya pergi, nenek saya kata, duduk jauh sikit, panas kena api, panas. Asap. Sayang kat cucu. Takut kena asap, takut kena panas. Dia duduk berdepan dengan kawah besar ni. Nenek saya hebat nak jaga cucu. Ayah tinggal macam tu. Macam mana tu? Kesian nenek saya. Nenek saya tak mampu nak bagi duit banyak-banyak. Saya pergi sekolah dulu, sekolah rendah, 50 sen, 60 sen. Bolehlah beli tu. Kan masa dulu taklah mahal macam sekarang. Masuk sekolah menengah, RM1.40 nenek saya bagi. RM1.50, RM2 tak pernah. RM1.40, RM1.30. Nak pergi sekolah menengah ni. Nasi dah RM1 dah. Beli air lah 20 sen. Nak beli makanan lain tak boleh dah, tak cukup duit dah. Ayah saya tahu ke kehidupan anak dia macam mana? Saya pergi main petang-petang, pergi main dengan kawan-kawan. Kalau orang lain ada juga risau pergi main kat mana, saya pergi main. Balik tu nenek saya marah macam tu je lah. Tak ada penjaga yang nak balik dari lewat ni panggil balik ke, tak ada. Sendiri-sendiri saja. Hingga satu tahap tu saya ceritakan pasal saya pula, bukan pasal kucing. Biarlah ya. Satu tahap tu pernah saya dengan kakak saya, sebab kan pergi sekolah kan duit sikit je bawa masing-masing. Petang tu nak pergi mengaji, petang tu terliur lah nak beli lagi. Kakak saya dengan saya nak beli Maggi masa tu harga 30 sen. Tak cukup duit, tak ada duit nak beli. Nenek saya pun tak ada duit lah. Kalau saya nak minta banyak-banyak kali, kena marah lah. Nenek saya pun marah jugalah. Kalau saya kata nak beli makanan macam tu, nenek saya suruh makan nasi. Kenyang. Nenek saya kata makan nasi lah kenyang. Makan benda mengaruk. Tapi kita sebagai budak, kita terliur tengok kawan-kawan makan. Jadi kakak saya ni, dia punya idea gila. Dia tak buat sendiri, dia suruh aku. Gila tu. Dia pergi kutip pucuk-pucuk. Aduh, kenangan betul. Dia pergi kutip pucuk-pucuk kayu tu. Dia ikat-ikat, dia suruh saya pergi jaja dalam kampung, pergi jual pucuk tu. Nenek saya tak tahu. Tak ada siapa tahu. Kakak saya ni paksa saya. Dia kan, saya takut lah, dia besar pada saya takut. Jadi pergilah, adalah makcik yang kesian tu, belilah jualan saya pucuk kayu. Aduh, boleh duit tu beli Maggi. Aduh, nenek saya tak tahu pun. Macam tu lah. Ayah ada tahu ke anak-anak ayah yang ayah saya pelihara kat sana hidup mewah? Nak apa, nak makan apa, nak pergi mana, pergi jalan, semua boleh. Saya nak makan Maggi 30 sen kena jual pucuk kayu. Dahsyat. Macam tu lah. Jadi gantilah, tolong gantilah sebuah rumah kucing, please. Saya kena hantar link
link video ni. Biar ayah saya tengok. Saya sedang luah perasaan. Kalau kat depan dia, saya tak boleh nak luah perasaan macam ni. Saya lebih kepada diam saja. Bila duduk depan ayah saya diam saja. Saya tak boleh nak bercakap. Saya tak tahulah. Okey, saya nak tunjuk kepada anda. Inilah kedai kecil-kecilan saya lepas saya tak sekolah dulu. Saya sebenarnya nak jual nasi apa semua, tapi tak ada modal. Saya pun jual makanan-makanan untuk budak ni. Depan sekolah kan, jual untuk budak-budak lah. Ni air apa semua. Untuk apa? Untuk pelihara kucing. 2009 saya dah mengambil tanggungjawab menjaga kucing 100%. Dulu mak saya jaga kucing. Lepas tu mak saya tak sihat. Masa tu saya sambung. Saya meniaga benda-benda macam ni lah. Meniaga dengan nenek saya, teman saya ni. Ni macam-macam ada ni. Kentang 50 sen. Inilah. Aduh, hai kenangan ni, semua kenangan. Kuih tiaw goreng, mi goreng, bihun goreng. RM1 je saya bungkus ni kalau budak nak. Okey, saya nak cerita lagi ni. Kalau dapat duit saya meniaga tu kan, saya pinjam motor sepupu saya pergi beli ikan kucing. Masa ni lepas pada tu 2012 saya kahwin. Bila kahwin dengan seorang kawan saya. Suami saya tu kawan sekolah saya je. Dia lepas tu dia boleh kerja. Dia kerja dekat 7-Eleven lah, macam saya pernah cerita. Suami saya dia kerja dekat 7-Eleven dulu. Lepas pada tu dia kerja pasar raya pula. Dengan gaji tak seberapa itulah. Suami saya bahagian beras. Beras bulan banyak nak bagi dekat kucing ni. Bahagian saya lauk. Hasil meniaga tu lah. Meniaga tu nenek saya bagi modal. Kadang-kadang mampu modal habis dengan gitu. Nenek saya tambah modal lain pula. Habis tu kucing sakit kena beli ubat mahal. Suntik apa semua. Kucing sakit berjemaah. 20 ekor sekali sakit, habis modal. Nenek saya bagi pula. Itulah nenek saya. Saya meniaga tu, tutup je kedai, start motor sepupu. Berkali nak ulang, tak ada motor sepupu pinjam, pergi beli ikan kucing, masak dekat kucing. Esok pergi meniaga pula, boleh duit, pergi beli lauk pula dekat kucing. Dulu. Sebab itulah saya rasa sedih. Nenek saya tu dia meninggal sebelum saya boleh balas jasa dia. Dia banyak jasa. Terlalu banyak lah. Sebab daripada kecil pelihara kita ni. Masa saya ada duit sikit-sikit tu kan, macam tu kan, saya beli kuih je. Saya mampu beli kuih je dekat nenek saya. Kuih yang nenek saya suka. Kalau saya pergi Tumpak, saya pergi beli barang-barang saya nak berniaga ni, saya beli dekat Tumpak. Kalau saya pergi Tumpak, adalah satu kuih tu susah nak dapat kuih ni. Kuih tu dia dalam talam macam tu, dia warna putih. Dia ada macam kita nak dia ambil dengan pisau macam tu, letak dalam kertas, dia letak kuah santan. Lepas tu dia letak macam sambal kelapa. Nenek saya suka kuih tu. Jadi saya beli kuih tu lah. Masa tu tak ada duit, saya beli kuih tu. Kuih tu harga RM1 saja. Tapi saya double, saya buat harga RM2. Sebab nenek saya suka kuih tu. Kalau RM1 sikit sangat, saya buat RM2. Bila balik kat rumah, bagi Mek ni kuih, nenek saya marah lah. Dia punyalah, dia tak nak menyusahkan cucu. Dia takut saya tak ada duit. Nenek saya kata, tak payah belilah, membazir je. Tak payah beli. Tapi saya beli juga. Saya tahu dia suka. Lepas tu bila saya tengok nenek saya makan, dia makan separuh, dia simpan. Tengah hari dia makan pula separuh. Dia sayang agaknya nak habiskan sebab dia suka kuih tu. Saya tak buat harga RM1. Tapi saya bagi tahu nenek saya RM1 je. Saya tipu dia. Kalau saya bagi tahu harga RM2, berganda dia membebe.
Allah lah banyaknya beli kuih habis duit ni. Dia marah. Itu nenek saya dia marah. Kalau kita beli apa-apa kat dia marah, kita balik. Tapi saya tahu dia suka, saya beli. Saya beli juga. Macam kuih-kuih lain lah. Kuih lain ada juga, kuih lain. Biji nangka ke, bubur ke. Nenek saya sukalah makanan macam tu. Saya beli dekat dia. Bila saya beli, saya buat harga RM2, saya terpaksa tipu, cakap RM1 je pun. Macam tu. Nenek saya kata, apa beli kuih RM1 je pun, RM1 pun. Nenek saya kata RM1 pun, bazir je. Makan nasi je lah. Kita kesian kat dia, kita beli. Setakat tu je lah mampu saya balas jasa. Dan urut dia. Tu je lah jasa balas. Mengurut. Nenek saya kan malam-malam kan, lepas maghrib tu, urut lah belakang dia, betis dia. Macam tu sajalah mampu. Bila suami saya dapat kerja tetap ni kan, nenek saya ada lagi masa tu. 2000 nenek saya ada lagi, tapi suami saya dia kena pergi latihan. Jadi training tu lah. Bila balik tu baru je kerja sekejap. Nenek saya pun dah tak ada. Nenek saya dia nak tinggal saya pun dalam keadaan dia tengok cucu dia senang dulu. Masa cucu susah tu, boleh dikatakan macam tu. Memanglah takdir semua tu kerja Tuhan. Jadi ada hikmah di sebalik pengaturan Tuhan dah buat dah terbaik. Jadi nenek saya pun waktu saya tengah mula hidup susah macam tu, dia ada. Bila kita senang sikit, bukannya kaya lagi, tak kaya. Senang sikit nak banding dengan dulu. Alhamdulillah lah, jauh lah nak banding dengan dulu tu. Sekarang ni boleh dah, kucing pun boleh makan macam-macam. Kita beli malam-malam boleh makan macam-macam. Macam tu lah. Untuk kucing, rezeki kucing. Tuhan bagi rezeki kita lebih ni untuk kongsi dengan kucing lah. Jadi kalau lah nenek saya ada sekarang, saya nak beli macam-macam dekat dia, tak sempat. Jadi saya nak cerita satu lagi kisahnya. Nenek saya meninggal tu, keluarga saya ada bagi dekat saya emas nenek saya lah, Subang. Jadi saya tak dapat nak balas jasa dia sebelum ni. Saya fikir saya nak, sebelum tu saya nak bagi tahu, saya nak mulakan bisnes dulu ni. Ni anda boleh baca ni. Anda rasa ada sambutan tak kalau saya buat bisnes jualan amal untuk dikongsi bersama kucing-kucing terbiar? Boleh ke? Saya buat kad ni tak sampai lagi tu contoh. Orang yang buat kad tu hantar kat saya contoh tu. Nah, nanti dia post bila dah siap. Saya ada idea nak buat ni untuk kucing kita juga, nak kongsi. Berbalik kepada cerita nenek saya tadi, saya ada dapat sumbang. Nenek saya mati, keluarga saya bagi-bagi, saya dapat sumbang. Saya fikir sumbang tu saya nak jual, saya nak beli, masak, nak bagi sedekah untuk orang makan, biar sampai pahala kepada nenek saya. Itu pemikiran saya, sebab saya tak sempat nak balas dia ni. Jadi kalau ada keluarga saya kata tak nak buat kenangan ke Subang tu, saya dah ada gelang yang nenek saya bagi kepada saya masa dia hidup. Dia masih hidup, dia ada bagi gelang dekat saya. Yang tu saya kena simpan sebab dia betul-betul bagi dekat saya. Pasal Subang ni dia bukan bagi dekat saya, ini keluarga bagi-bagikan. Bahagian saya dapat Subang, saya tak nak pun, saya tak minta, tak ada berharap pun, tapi dah orang bagi, saya ambil. Saya nak bagi dekat nenek saya balik. Saya nak jual, saya nak masak, saya nak bagi dekat orang-orang makanan, biar sampai pahala kepada nenek saya. Itu perancangan saya. Selepas itu, perancangan saya seterusnya, saya nak buat jualan amal macam tak dikat tu. Saya nak open order, bukan nak buka kedai makan, tak ada duit, tak ada modal nak buka kedai makan, nak masak macam-macam, tak ada duit, tak ada modal. Saya nak open order
dalam grup-grup saya tinggal ni kan, kawasan Tumpat, jadi grup-grup Tumpat saya nak open order, siapa nak, contohnya hari ni, esok saya ada nak buat gulai ayam, siapa dia nak, gitu. Lepas tu hari lain pula siapa ada nak nasi lemak ke, saya fikir nak buat macam tu lah. Bila saya pergi hantar makanan dekat orang tu, saya akan bagi kad ni, saya akan cakap tujuan saya ni. Macam tu tujuannya. Di samping tu saya nak bagi yang nenek saya juga, percuma untuk orang yang beli dengan saya ni, yang bahagian nenek saya ni, yang percuma. Yang saya nak jual ni murah-murah saja. Saya bukan nak jual mahal-mahal. Saya harap ada sambutan. Kawan-kawan doakanlah saya. Saya nak kongsi dengan kucing terbiar ni lah. Saya pun boleh jugalah. Bila saya meniaga macam tu, saya nak beli untuk anak saya apa-apa kan. Selama ni saya nak apa-apa, semua suami saya. Semua suami saya. Dia tak pernah merungut lah. Dia tak pernah pun cakap, oi, buang je lah kucing tu, tak penat, tak larat nak jaga, habis duit. Suami saya tak pernah kata macam tu. Kalau saya jumpa kucing tengah jalan pun, abang kesian dekat kucing tu, habis si dekat kucing tu, ambil pergi ambil gila ambil gitu lah. Duduk badinyo ku, abang ambil kucing tu, gila nak ambil kan, abang tolonglah ambil, gila ambil, berperang macam tu sajalah. Lepas tu saya pergi ambil, okey lah, tak ada apa-apa. Jadi sekarang ni saya nak bisnes sendiri ni, ada sambutan ke tidak, cubalah, kita cuba ya, try. Doakan semoga saya berjaya. Manalah tahu dapat sambutan kan. Kalau dapat sambutan nanti saya COD petang lah. Pagi saya sibuk dengan kucing. Petang lah kita COD untuk orang makan petang dengan malam. Kita hantar-hantar makanan. Kalau dapat sambutan, mana tahu boleh buka kedai ke. Nak harapkan ayah saya bagi modal. Dia tak pernah tanya khabar. Saya nak minta dengan dia pun, nak minta rumah kucing sajalah. Kawan-kawan doakanlah saya, plan saya ni. Tapi dia nak puasa pula dah. Lepas raya ke plan kita ni ke macam mana? Nanti tengoklah dulu, saya bagi tahu kad tu. Saya tempah. Saya tak tahulah. Saya cari dalam Facebook tempat nak tempah ni. Dia hantar kepada saya contoh. Gambar tadi tu contoh. Kad tu belum sampai lagi ke tangan saya, tak ada lagi. Mungkin esok lusa kot sampai. Jadi doakanlah semoga saya berjaya. Mana tahu lepas ni saya boleh tolong kucing-kucing lagi banyak. Saya boleh pakai pekerja. Berangan. Boleh pakai pekerja tolong bantu saya jaga kucing. Aduh, berangan itu percuma. Jadi kita angan-angan ajalah. Walaupun tak berlaku pun tak apalah. Kita berangan saja. Jadi mana tahu kan, kalau saya meniaga tu dapat sambutan, nanti kita boleh buka kedai, semakin sibuk. Jadi kita boleh ambil pekerja tolong saya masak untuk kucing ke apa ke. Berangan tu ada, tak mustahil kalau Tuhan nak bagi rezeki. Kalau tak berjaya pun tak apa. Kalau tak berjaya pun tak apa, sebabnya rezeki dari suami saya Tuhan dah bagi dah. Cuma cukup-cukup makan. Nak lebih-lebih sangat tak boleh. Kalau kita meniaga ni kot-kot lah. Kita, yelah, saya ni sebenarnya suka belanja orang makan. Mana tahu bila orang beli dengan saya ni, saya bagi lebih ke, letak nasi lauk banyak ke. Sekarang ni nak buat macam tu tak ada duit. YouTube ni tak boleh harap. Sorry, tersedak. Okay, YouTube ni tak boleh harap sangat. Saya tak berharap pun. Saya buat YouTube ni sekadar bercerita dengan kawan-kawan. Kita duduk sendiri macam ni, stres juga. Dapat bercerita kepada anda semua ni, rasa happy sikit kan. Jadi kongsi-kongsi cerita dengan anda lah. Buat YouTube untuk kongsi cerita. Mana tahu nanti kalau dah ada duit kan,
Kalau saya berniaga, mungkin saya dah tak minta dah sumbangan kalau kucing sakit. Selagi kita tak ada duit ni kan, asyik minta sumbangan je. Kucing sakit minta sumbangan. Saya baca dalam grup kucing kan, ada orang lain yang lagi susah daripada saya ni. Ni kucing sporo tu. Lupa nak beritahu Pak Rin tu kan, yang hospital tu dah mati. Dan kucing sporo ni pun saya rakam ni dah mati juga. Dia hidup dengan saya adalah 5 hari je, 5-6 hari macam tu je lah kucing ni hidup dengan saya. Mati dah ni mati dah dia ni. Saya rakam yang sebelum mati. Saya sambung. Saya tengok dalam Facebook, kelab-kelab kucing, kawan-kawan lain lagi susah duk minta bantuan. Sampai kan ada orang marah-marah. Jadi saya bimbang, saya pun nak minta bantuan kan. Jadi bimbang. Saya tak minta bantuan untuk makan apa. Kalau pergi veterina kerajaan, doktor veterina kerajaan datang rumah suntik kucing, saya tak minta bantuan ketika itu. Saya minta bantuan ketika kena hantar swasta. Sebab swasta ni 500-600, 700-800 kali duit habis. Ketika itu saya terpaksa minta sumbangan. Jadi kalau dapat sambutan saya berniaga, mungkin dah takkan minta dah sumbangan. Tapi itulah, sangat saya rasa tak tahulah, ada harapan ke saya nak berniaga ni. Aduh, tambah-tambah saya ni bukan ni orang kenal, tak ada kawan, duduk kat rumah je, kawan pun tak ada. Saya cubalah, saya cuba iklan dalam grup-grup kucing. Doakan ayah saya terbuka hati juga nak buat rumah untuk kucing. Bukan untuk saya tak minta pun nak apa-apa, tak minta. Saya minta untuk kucing je, boleh pahala juga. Okey lah ya. Ni pada waktu malam, anda boleh tengoklah malam-malam orang lain sedap je tidur. Saya malam-malam ni tengoklah ni cuaca. Saya tunjuk langit sebenarnya, tapi tak jelas lah malam. Langit gelap, tak ada bintang pun. Jadi saya terpaksa tudunglah kucing. Bila malam dalam keadaan macam ni, saya kena tudung kucing dengan plastik ni. Bimbang hujan, takut hujan, tak ada tempat nak letak. Kat tangga dah penuh dah, kat tepi rumah nenek saya ni. Kalau tikar getah ni dia tahan lama, tapi mahal. Saya beli 3 meter 2 meter RM37 lah, 2 meter. Terpaksa beli plastik ni. Plastik ni RM2.5 ke RM3 harga dia. Tapi plastik ni tak tahan lama. Kita tutup sekali je, kucing pun terkoyak-koyak dah. Kucing tu buat dengan kuku dia habis terkoyak. Asyik kena beli plastik lain. Tahan dah 2-3 kali guna, lepas tu terkoyak lah. Kena tutup macam ni lah kucing-kucing ni. Tak ada tempat nak letak. Tolonglah ayah saya. Tolonglah anakmu ini yang tak pernah diberi kasih sayang, tak pernah dijaga. Tolong buat rumah kucing. Kasianilah tengok kucing jalan-jalanan ni. Tolonglah tengok YouTube saya ni. Tengoklah betapa susahnya saya. Aduh, ayahku. Adakah kawan-kawan dari Pasir Mas duduk di Kubang Bemban? Aku tak tahu lah tajuk nak sebut. Kubang Bemban. Macam tu kot nama tempat tu. Adakah kawan-kawan duduk kat sana? Kenal tak? Ayah saya, Wan Fauzi bin Yusof. Restoran dia nama Respi Tokmi, nama restoran tu. Tolong bagi tahu ayah saya, anak dia ni sedang merayu buat rumah kucing. Kasih sayang dah lah tak dapat daripada kecil lagi. Buatlah rumah kucing kan. Okeylah. Ni anda nampak tak? Ni rumah sepupu saya ni. Rumah sepupu saya. Dulu saya bagi kucing makan sebelah sana tu. Sekarang dia dah sambung bilik air. Ni kereta sepupu saya. Ni ada, nampak tak kemah ni? Last sekali ayah tak bagi duit, beli kemah ni lah saya agaknya. Kemah ni besar juga. Sepupu saya beli 350 harga dia.
Mentah-mentah ni je lah mampu. Beli kemah macam ni saja. Sekali kucing angin datang, terbang habis. Aduh, hai. Tak apalah, nak buat macam mana kan. Kalau ada rezeki, kalau ayah saya nak bagi, mana tahu kan. Dia terfikir bila saya bercerita, dia rasa kesian dekat saya. Kalau dia hati lembut lah. Kalau dia masih tak ada perasaan, tak tahulah. Beli kemah tu kot. Kalau hujan terbang, basah juga kemah tu. Kalau hujan berangin. Jadi beginilah tugas tiap-tiap malam. Sebelum tidur, ni saya buat video ni. Dah gelap ni, nak maghrib dah. Saya bercakap ni, waktu nak maghrib dah ni. Malam ni pas ni kau, saya pergi tutup lah kucing macam tu. Ni sangka besar. Yang letak dalam sangka kecil tu, dia ada sebab. Bapak-bapak yang tak boleh bercampur, laki yang nak makan anak kucing tak boleh bercampur, dia duduk dalam sangka kecil lah. Yang boleh bercampur, yang okey, boleh duduk sangka besar. Sangka ni pula letak yang OKU tadi, kucing kurang upaya KKU. Macam tu lah kisahnya. Okeylah kawan-kawan, jumpa lagi, doakan saya. Bye.